Berhenti jadikan medan politik sebagai kancah perang. Di negara ini, lumrahnya apabila sentimen perkauman atau agama kerap dimainkan orang politik yang memberi petanda gendang pilihan raya mula dipalu. Contohnya hantaran berkisar naratif kaum dan agama, menyinggung perasaan serta diskriminasi dicetuskan ahli politik menguasai platform media sosial utama di negara ini pada pilihan raya umum ke-15. Provokasi menyentuh isu perkauman dan agama ini berulang daripada generasi ke generasi, seolah-olah ahli politik tidak kisah memecahkan perpaduan rakyat dengan naratif buruk ini asalkan parti mereka mendapat kuasa selepas pilihan raya. Barangkali itu menjadi antara punca selepas 53 tahun rukun negara diwujudkan, rakyat masih membicarakan bagaimana mahu menyatu padukan bangsa Malaysia berbilang etnik, agama, bahasa dan budaya. Dari sisi sejarah, rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 adalah antara tindakan susulan selepas tercetus tragedi 13 Mei 1969 apabila parti politik berasaskan kaum berbalah sehingga tercetusnya rusuhan berdarah. Rukun negara dilaungkan rakyat sejak di bangku sekolah bertujuan untuk mencapai perpaduan lebih erat, memelihara cara hidup demokratik, mencipta keadilan dalam menikmati kemakmuran negara bersama dan memupuk sikap menyelami budaya satu sama lain. Tahukah kita bahawa konflik membabitkan kepentingan bangsa dan agama? Jika sesekali dibangkitkan pasti menguji semangat perpaduan rakyat. Menambah buruk lagi keadaan, isu ini masih gagal diurus dengan baik dengan situasi dan fakta sebenar dikelirukan atas kepentingan tertentu. Maka menjadi tanda tanya di mana kedudukan perpaduan Malaysia hari ini? Adakah perpaduan terjalin ini rapuh kerana kelemahan pendidikan atau masih berada pada tahap baik namun boleh dilemahkan dengan mudah melalui mainan ahli politik? Senator Dewan Negara Hasbi Muda berkata yang merosakkan perpaduan dalam negara bukanlah sistem pendidikan tetapi berpunca daripada sikap ahli-ahli politik yang mengamalkan politik identiti atau politik kaum dan agama. Ketua Pemuda Amanah Nasional itu mengambil contoh di Indonesia di mana politik identiti berteraskan unsur perkauman dan agama ketika berlangsungnya siri kempen pemilihan umum pemilu Indonesia 2024 menyebabkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Bahawa yang merosakkan perpaduan kita dalam negara bukan sistem pendidikan tetapi ahli-ahli politik yang masih mengamalkan politik identiti sebagai latar dan modal mereka untuk meraih sokongan yang tak seberapa dalam politik. Kalau kita tengok umpamanya negara luar, jiran kita juga, ketika tempoh pilihan raya atau pemilu yang lepas, ada dibangkitkan soal politik identiti. Dalam kalangan ahli-ahli politik Indonesia, mereka menyesal kerana apa yang mereka lakukan itu membawa kepada lebih banyak keburukan daripada kebaikan kepada negara mereka. Katanya ketika pembahasan titah diraja Dewan Negara kemarin. Menurut Hasbi, memasuki tahun ke-67 kemerdekaan negara, Malaysia masih belum menemui formula terbaik dalam soal perpaduan kaum sehingga insiden-insiden kecil pun boleh dipergunakan untuk memacu sentimen dan sensitiviti rakyat. Pada akhirnya kita menghabiskan banyak masa untuk bercakap tentang isu yang remeh ini, ujarnya di petik Harapan Daily. Benar, isu perkauman tidak seharusnya diapi-apikan sehingga memecah belahkan rakyat. Orang politik pemimpin negara perlu mencontohi Rasulullah SAW sebagai ketua pemerintah Madinah yang berjaya menguruskan masyarakat berbilang bangsa, agama dan latar belakang melalui 3 proses iaitu penawaran, rundingan dan perantaraan sehingga berjaya mewujudkan Piagam Madinah. Perlembagaan Madinah ini melalui 3 proses itu selama 2 tahun sehingga akhirnya dapat dipersetujui dan diterima bersama pemimpin suku dan agama di Madinah. Hakikatnya masyarakat Malaysia pelbagai etnik dipenuhi dengan pelbagai kisah masyarakat menyentuh hati. Malah rakyat Malaysia secara beramai-ramai akan bersorak, melompat gembira meraihkan kemenangan mana-mana atlet negara bertanding kejohanan sukan dunia. Kemajemukan masyarakat Malaysia mampu menjadikan perbezaan sebagai kekuatan negara selagi rakyat mengamalkan sikap toleransi dan menerima perbezaan dengan terbuka. Kita juga banyak berkongsi persamaan. Selagi nilai ini diangkat, Malaysia akan terus menikmati keharmonian. Jelas sekali, Malaysia sebagai negara demokrasi tidak akan dapat berdiri jika berlaku perpecahan. Akan tetapi demokrasi di negara ini harus terus dijaga dengan penuh tanggungjawab terutama pemimpin politik pada pelbagai peringkat sama ada pada peringkat organisasi, komuniti dan negara. Kepada politikus, kendurkan ego kalian demi negara dan bangsa. Berhentilah menjadikan medan politik sebagai kancah peperangan. Uruslah politik dengan matang. Perpecahan yang timbul menjadi konflik kelak akan menjadi kekuatan.
Konflik yang timbul mewujudkan perbezaan dan ia boleh diselesaikan di meja perundingan melalui perbincangan demi kebaikan bersama. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Bersatu teguh, bercerai roboh.